Jadi nak tunjuk di situ bahawa kemegahan mesti tunjuk. Boleh tidak dapat tak heran kita. Kita rumuskan penggalan pertama ayat 31 ni sebagai apa? Sebagai Islam mesti berjiwa penakluk. Jiwa penakluk. Jiwa penakluk ni bukan jajah orang. Maknanya kita buat apa orang ikut kita. Kita buat apa orang ikut kita. Ada tak lah pada orang Islam begitu? Tak ada. Terhakislah dulu dah masa zaman Nabi, zaman sahabat. Kan? Zaman selepas itu. Tetapi zaman dah tak ada orang ikut orang Islam. Tetapi orang Islam ikut mereka dah ulama. Sat dulu orang perempuan mana dah pakai helak. Lah pakai helak habis. Ikut siapa? Jadi ikut orang banyak. Tapi orang kafir tak nak ikut kita. Kita banyak ikut mereka. Jadi penggalan pertama ayat ni nak tunjuk bahawa Nabi Sulaiman nak habaq siap bahawa jangan pandang tinggi pada mereka. Tunjukkan kehebatan kita tanpa merendahkan mereka. Nabi Sulaiman tak rendahkan Ratu Balqis. Dia tak rendahkan Ratu Balqis. Tapi dia mengangkat pemerintahannya sebagai pemerintah yang hebat, barulah dia mudah nak dakwah. Tidak, orang tak peduli. Okey. Waktu ni muslimin, keduanya, datanglah kamu dengan menyerah diri. Ulama berbeza pandangan. Yang kita boleh rumuskan ada dua pandangan tentang waktu ni muslimin ni datanglah menyerah diri. Ini maknanya datang menjadi orang pemerintah yang di bawah pemerintahanku, taklukanku. Datang jadi penakluk, jadi apa, di bawah taklukan aku, kan? Dan menjadi seorang Islam. Keduanya datang dan masuk Islam. Dan pendapat yang paling famous, paling terkenal ialah datang patuh kepadaku, berada di bawah pemerintahanku dan masuk Islam. Okey. Ayat ke-29. Kemudian berkata Ratu Balqis, ya ayyuhal mala'. Ayat 31, ayat 32. Ya ayyuhal mala' aftuni fi amri ma kuntu qati'ah amran hatta tashhadun. Berkata Ratu Balqis, ayyuhal mala', wahai ketua-ketuaku, aftuni. Garis perkataan aftuni. Aftuni ni berikan pendapat yang bernas. Daripada perkataan inilah keluarnya perkataan fatwa, kan? Aftuni, berikan. Aftuni maknanya, Sya'rawi kata, Mutawalli Sya'rawi dan tafsirnya kata aftuni maknanya pendapat yang bernas, pendapat yang berisi, pendapat yang kuat. Bukan pakai yes man. Jangan jadi yes man, tapi bagi pandangan yang benar. Jadi dia, Ratu Balqis, dia dapat surat itu, apa yang dia lakukan? Dia bentangkan di hadapan ahli parlimen. Inilah yang diminta oleh seorang ahli parlimen daripada Parti Keadilan Rakyat, daripada Pakatan Rakyat lah, kan, seorang Cina. Dia minta supaya Perdana Menteri bentangkan tentang peristiwa MH370, seperti mana Ratu Balqis membentangkan tentang masalah ini. Apa masalah yang dia perlu bentang? Sebab dalam surat itu ada dua benda besar. Pertama, Nabi Sulaiman kata, hang jangan sombong, hang kena mai jadi orang bawah. Jadi pemerintahan, jadi negeri sebawah pemerintahanku. Hang mai ikut, aku akan jadi penakluk hang. Kami akan takluk hang duduk bawah aku. Tu dia. Keduanya, hang kena masuk Islam. Mai dan masuk Islam. Dua mesej yang sangat besar, sangat berat. Lebih teruk daripada mesej daripada MH370. Jadi besarnya mesej itu. Ratu Balqis boleh buat keputusan sendiri, tak payah tanya. Tetapi hebatnya Ratu Balqis, dia bentangkan di parlimen dia. Dia minta ahli parlimen dia supaya fikir. Dia kata aftuni, berikan pandangan yang kuat. Kita boleh menggunakan kaedah ini untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan komunikasi dalam kehilangan pesawat MH370. Apabila Inmarsat memberikan data-data kepada Perdana Menteri, disesulikan oleh sokongan oleh satu badan profesional dalam hal keselamatan, maka Perdana Menteri telah membuat keputusan seorang dia. Dia tak abang kata dia bincang orang lain, kita kira seorang. Dia kata berdasarkan itu konklusif, dia kata secara konklusif dia membuat keputusan. Dia kata secara konklusif
Kapal terbang NH370 telah berakhir di Lautan Hindia Selatan. Nampak ayat ni? Bukan saya nak cakap politik, saya nak cakap benar-benar konklusif. Saya mengatakan dengan nyata bahawa Perdana Menteri salah menggunakan ungkapan. Dia boleh guna salah satu daripada 3 ungkapan. Ungkapan penting dalam perundangan. Dia tak boleh mengatakan konklusif. Konklusif maknanya semua okey dah, semua berkuih, data betul, semua betul, maka kita mengeluarkan satu keputusan. Itu konklusif. Bahasa Melayu barangkali muktamad dah, memang kompon. Keduanya dia boleh kata prima facie. Secara prima facie dia kata berdasarkan laporan data yang dia dapat kan? Berdasarkan laporan itu saja yang belum tentu betul atau tidak. Kapal terbang MH370 berakhir di Lautan Hindia Selatan. Ataupun dia kata kalau dalam bahasa Inggeris, ungkapan ketiga yang dia patut gunakan ialah highly persuasive, sangat meyakinkan bahawa kapal terbang itu berakhir di Laut Hindia Selatan. Lautan Hindia Selatan. Jadi barangkali istilah yang paling tepat ialah highly persuasive. Kalau bahasa Melayu dia berterjemah sebagai nas yang meyakinkan, hujah yang meyakinkan bahawa sampai di situ. Ni tak, dia pilih konklusif. Konklusif ni kalau tuan-tuan mohon lesen, orang cek latar belakang tuan-tuan, pengalaman, kelulusan dan sebagainya, maka dikeluarkan sijil lesen. Itu orang panggil konklusif. Sijil keluar konklusif. Maknanya konklusif hanya boleh disebut kalau boleh keluar sijil mati orang yang telah hilang dalam peristiwa MH370. Nak tunjuk bahawa kita kena cerdik dalam mengeluarkan hujah, dalam mengeluarkan kenyataan. Ini kita kena bijak berkomunikasi. Minta maaf sebab tegak dalam tadi kadang salah. Kita tak kenal, dia boleh telefon kita, nombor telefon ada di entah melawak kan. Jadi maknanya tu hati-hati konklusif. Orang kadang-kadang dia tengok berita dia kan fikir, dia jenis tak mau fikir. Jenis panggil Safiah ni dia tak mau fikir. Berita hari ni dia keluar kat bawah tu. Mahkamah menolak tuntutan oleh sebuah syarikat lah, tuntutan ke atas MAS, Syarikat Penerbangan Malaysia, menolak tuntutan. Orang pun kata maknanya MAS ni betul lah kan. Sebenarnya dia tolak bukan pasal apa, dokumentasi tak betul. Dokumen yang diserahkan dalam tuntutan sivil itu tak lengkap. Dia tolak sebab isi borang tak betul kan. Bukan dia tolak bahawa MAS itu betul, orang minta tuntutan itu salah kan. Jadi kita kena baca. Tapi cara ayat itu ditulis menyebabkan orang jenis tak mau fikir, yang membentuk 70%, 60% pada orang Melayu akan berfikir lagi tu. Jadi hati-hati membaca berita. Okey, tak apa. Aftu ni dia kata bagi pandangan yang bernas fi amri, dalam urusanku ini. Urusan yang sangat besar, iaitu pertamanya mai jadi jajahan takluk Nabi Sulaiman. Keduanya masuk Islam. Besar duk sembah matahari lama dah, nak kona-kona pi masuk Islam pula ayat ni berat. Lalu dia minta pandangan ahli-ahli parlimen dia kata aftuni fi amri. Kemudian dia bagi penegasan. Pertama dia kata aftuni fi amri, bagikan pendapat yang bernas dalam urusanku. Kemudian dia buat kenyataan yang sangat kuat. Dia kata ma kuntu qati'a amran hatta tashhadun. Apa dia kata? Bukan jenisku. Dalam bahasa yang saya ubah sikit. Ma kuntu qati'ah, bukan jenisku buat keputusan dalam sesuatu perkara. Amra, bukan jenis aku buat keputusan dalam sesuatu perkara sehinggalah hatta tashhadun, sehingga kamu semua menjadi saksi. Apa maknanya? Bukan jenis aku, wahai ahli-ahli parlimen sekalian, untuk aku buat keputusan seorang-seorang aku tanpa tanya kamu, tanpa kamu menjadi saksi atas benar atau tidaknya keputusan. Tu hebat. Maknanya bukan dia setakat nak keputusan daripada sekalian ahli parlimen, dia nak juga semua ahli parlimen jadi saksi bahawa keputusan yang aku buat ini kamu menjadi saksi atas benar atau tidaknya dah. Itu hebatnya. Orang putih menggunakan kaedah ini. Dia panggil kalau kita nak buat keputusan yang tepat, keputusan yang besar, keputusan hendaklah dibuat dalam majlis. Kalau contohnya tuan-tuan buat mesyuarat nak buat keputusan masjid, nak buat kenduri apa-apa, tuan-tuan edarkan surat kan, untuk surat siapa setuju sign, siapa setuju sign. Itu urusan tak penting boleh. Urusan yang penting, orang putih kata substantial,
dia mesti kelulusan dalam majlis. Maknanya kita berhadapan mata. Berhadapan mata yang dalam ayat ini Allah kata kamu semua menjadi saksi atas keputusan yang kita sama-sama buat. Ayat yang ujung, ungkapan terujung tu menunjukkan bahawa saksi dalam proses membuat keputusan. Maknanya keputusan dibuat dalam majlis. Keputusan apa? Keputusan yang boleh menjejaskan negara. Ya, kalau masjid yang boleh memberi kesan kat atas masjid. Ada orang ujak pandai memberi satu perumpamaan. Kalau kita keputusan tu ibarat kita cabut apa nama pokok apa paling kecil, pokok kecil macam rumput tu. Lupa dah ni pokok. Apa haduk lekat di kain kita berjalan tu, temucut. Kita cabut pokok temucut, berubah dak bumi. Kita cabut pokok temucut, ada kesan tak? Kita cabut pokok temucut, orang main-main tengoklah pokok temucut dapat cabut nak biar dekat dengan masjid Batang Gedong. Habis berlubang tanah, tak berlubang tanah kan? Kalau itu putusan kita, maka tak perlu penyaksian, tak perlu dalam majlis. Tetapi kalau kita cabut pokok yang menyebabkan bumi itu berlubang, jadi berlubang, terbongkah, maka itu dipanggil keputusan besar. Jadi macam mana? Kalau maknanya, kalau keputusan itu besar, tetapi kalau bagi organisasi yang besar, tak ada apa, benda tu kecil, maka kita boleh buat keputusan biasa. Tetapi bagi organisasi yang kecil, kumpulan yang kecil, keputusan yang kecil boleh jadi besar, maka perlu penyaksian oleh orang-orang yang hadir. Maknanya keputusan dalam majlis. Banyak ilmu kita boleh belajar. Saya tak pergi dalam, saya rasa hak tu pun tuan-tuan pening setengah tak apa nak faham, tak faham, biar-biarlah. Nak menunjukkan bahawa hebatnya Datuk Baqi ni, dia kata apa pertama? Dia kata dia minta pandangan. Kamu kena bagi pandangan. Aku tahu, kata aku boleh bagi pandangan. Aku bagi pandangan, kamu mesti ikut. Tapi aku tak mau, aku nak kamu bagi pandangan yang hebat. Keduanya, bukan jenis aku untuk buat keputusan sendiri tanpa prior consultation. Terlebih dahulu, berunding terlebih dengan kamu semua. Bila habak aku tu geng-geng hak bodek ni. Hak bodek lama zaman dulu ambillah ada orang bodek. Pasal apa dia bodek? Pertama dia nak bodek kepada pemimpin. Keduanya dia malas fikir, dia segan. Hak jenis kata, tak apalah nah. Saya kira kalau mesyuarat setuju, kira saya setuju. Saya tak kira pilih kot, saya kira setuju kan. Ada belum jenis. Ada seorang cerita dia cikgu sekolah, dia segan nak pergi mesyuarat rosak. Dia habaq dia kata rosak dia perempuan, dia kata. Puan dia kata. Saya kira saya tak kira pilih mesyuarat, saya kira setuju ya. Saya kira setuju. Hak jenis ni lama ada belama. Ini diceritakan oleh Al-Quran. Qalu nahnu ulu quwwah wa ulu ba'sin syadid. Dia kata apa? Mereka kata apa? Mereka kata kita ni ada kekuatan, kekuatan. Dan kita ada apa dia? Kita ada keberanian. Nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid. Kita boleh rumuskan ayat nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid maknanya. Dia kata wahai tuanku, puanku, wahai tuanku raja, kita ni super power. Kita ni kemai, parti kita kemai, kerajaan kita kemai, negara kita kemai, kita super power. Jadi kami tak payahlah bagi pandangan, tuanku hebat, bila negeri kita super power, puanku lagilah super power kan. Dia kata apa? Wal amru ilaik. Puanku buatlah keputusan apa sendiri kan. Kami sokong. Buatlah kami sokong. Ini jenis orang-orang bawahan yang tak pakai guna. Raja dah bagus dah, nak pandangan dia pun jenis kata puanku hebat, setakat ni keputusan puanku semua hebat. Jadi puanku buat keputusan sendirilah. Wal amru ilaik, terserahlah kepada perintahmu. Terserahlah kepada perintahmu wahai tuanku. Cukup tak pakai ayat ni? Tak bagus. Hak ni ada tak dalam masyarakat kita? Belum. Ikut talah, ikut datuk lah. Ikut imam lah atau imam lah dia memang ikut begitu. Jenis lagi ni bukan dia hormati dah, dia segan, dia malas fikir. Jadi Allah cerita ada jenis-jenis orang malas fikir ni. Wal amru ilaik, tandakan wal amru ilaik itu maknanya terserahlah kepada puanku, kepada perintah puanku. Fanzuri madza ta'murin. Okey, fikirkanlah apa-apa yang tuanku nak suruh atau perintah, kami akan ikut. Fikirlah apa nak kata, kami akan ikut ya kan. Dalam bahasa Melayu yang mudah, fanzuri ma zatu muri ni
Hitam kata tuanku, hitam kata kami. Putih kata tuanku, putih kata kami. Jenis gitu lah kan. Jenis begitu. Lalu apa dikatakan oleh Ratu Balqis? Dia nampak orang-orang dia ni malas fikir. Lalu dia bagi penerangan. Ni tuan-tuan kalau jadi pengurusi mesyuarat, bila keputusan itu besar, maka berikan peringatan, implikasi daripada keputusan mereka buat nanti. Walaupun mereka semua sokong, kalau mereka semua bantah, kesan. Bila kamu sokong, kesan dia jadi apa? Bila kamu bantah, kesan dia jadi apa? Habaq kata apa? Bagi penerangan taklimat. Sebab benda ni besar. Benda ni jangan main nak kena tinggal duk sembah matahari nak pergi masuk Islam ni. Daripada duk jadi super power nak kena jadi sebuah negara di bawah pemerintahan Sulaiman alaihissalam. Bukan benda kecil, benda besar. Maruah harga diri sesuatu bangsa dan negara. Maruah juga barangkali kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka berkatalah Ratu Balqis, qalat innal muluka idza dakhalu qaryah afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillah wa kadzalika yaf'alun. Berkata Ratu Balqis, sesungguhnya raja-raja apabila masuk ke dalam sebuah negeri mereka merosakkannya dan mereka menjadikan penduduknya yang mulia hina dina, dan sedemikian itulah mereka akan lakukan. Jadi dia kata dah rakyat dia kata kita ni kuat. Ahli parlimen dia pakat kata kita ni kuat, kita berani, tuanku buat keputusan ya, kita ganyang sedaya kan. Jadi dia bagi peringatan. Nampak? Tadi dia teka dah kata kitabun karim, surat ni mulia. Ni dia teka pula kata. Hamba jangan main. Ni Nabi Sulaiman ni seram mampu. Lagi dia dah tahu dah akan berlaku tu. Jadi dia minta pada ahli parlimen, jangan pikir bak hampa nak lawan, nak tunjuk apa kuat. Sulaiman ni lagi kuat. Dia dah predict, dia buat prediction, dah prediction dia betul. Nanti kita tengok dah ayat yang lain. Dia kata apa? Qalat innal muluka idza dakhalu qaryah, sesungguhnya raja-raja bila masuk ke sebuah negeri afsaduha, mereka akan merosakkannya. Satu, negara akan rosak. Keduanya, waja'alu u'izzata ahliha azillah, mereka akan jadikan orang yang mulia itu hina. Maknanya duk merdeka elok-elok jadi hamba, duk merdeka elok-elok jadi tawanan perang. Duk syok-syok makan nasi, kena makan ubi kayu. Lama dulu. Lah ada orang sembang dia kopi. Betul tak dulu kami makan ubi kayu. Ni dia. Makan ubi kayu zaman Jepun tu. Ini Allah cerita waja'alu a'izzata ahliha azillah. Mereka menjadikan penduduknya yang mulia, aduk makan beras, makan nasi. A'izzata ahliha azillah, menjadi hina, kena makan ubi kayu. Itu kesan penjajahan. Abul Ala Al-Maududi kata ayat 34 ayat yang memberi amaran tentang bahaya imperialisme. Tuan-tuan tulis lagi imperialisme. Kita tak boleh bincang dengan detail. Susah ni nak bincang ayat 34, tetapi pada umumnya Ratu Balqis nak hadap dah. Bila hampa keputusan hampa tak tepat, hampa dok kira suruh aku buat keputusan, hampa tak memfikir jalan terbaik, akibatnya kita akan dijajah. Akan berlaku imperialisme, ataupun Sulaiman akan dijajah oleh kita, ataupun kita dijajah oleh Sulaiman. Sulaiman jajah kita, out kita, tak ada apa. Harga diri kita tak ada. Kita jajah Sulaiman pun tak ada untung apa. Akan berlaku pembunuhan. Peperangan ini tidak mendatangkan apa-apa kebaikan, kecuali peperangan itu membawa kepada yang hak. Takkan jenis hampa kira nak berkelahi, duk kata hampa kuat, apa fikir habis-habis. Wa kadzalika yaf'alun. Dan sedemikian itulah mereka akan lakukan. Ulama ambil catatan ni untuk tuan-tuan buat kajian lanjut kalau minat buat kajian. Wa kadzalika yaf'alun ni Abul Ala Al-Maududi kata ini bukan ungkapan Ratu Balqis. Ratu Balqis takat apa? Qalat innal muluka idza dakhalu qaryah afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillah. Itu ungkapan Ratu Balqis habis tentu. Wa kadzalika yaf'alun adalah sisipan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang direct. Tadi firman Allah melalui lisan Ratu Balqis, wa kadzalika yaf'alun, itu kesimpulan yang Allah buat. Dan sedemikian itulah mereka akan lakukan. Allah bagi kesimpulan berdasarkan cerita tu. Tuan-tuan akan jumpa di mana-mana surah Yusuf dan sebagainya, Allah sisipkan di antara dialog yang disebut oleh watak, Allah sisipkan tentang kesimpulan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika yaf'alun. Itulah yang akan berlaku. Hak tu akan berlaku bila berlaku peperangan. Pastilah akan berlaku, orang-orang yang mulia akan jadi hina, bumi-bumi yang sejahtera akan jadi rosak. Kemudian dah ditanya tak mahabak, lalu dia pun
bagi pandangan lah kan. Dia kata bagi pandangan, tapi hampa tengok setuju ke tak kan. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah, bahawa aku hendak menghantarkan hadiah kepada mereka. Fanadhiratan bima yarji'ul mursalun, kemudian aku akan menunggu apakah balasan yang akan dibawa balik oleh utusan itu. Nampak macam mana? Kalau ikut pandangan depa tadi, depa kata kita kuat tuanku, kita ni berani tuanku, kita ganyang depa lah kan. Tapi dia duk fikir perang ni, dia habaq dalam ayat 34 ni, perang ni akan musnahkan. Tak kita, depa tidak pun dua-dua musnah kan. Jadi dia tak mau elok pada perang ni, bijaknya itu diplomasi. Kita belajar tentang diplomasi Ratu Balqis. Ratu Balqis adalah seorang yang cukup strategik pemikirannya dan diplomasi. Dia kata why not, dia kata kenapa tidak kita bagi hadiah. Bila Nabi Sulaiman kata tunduk kepada aku dan masuk Islam, kita bagi hadiah, kut lah. Dia akan kendor daripada permintaannya yang dua tu. Sebab apa dia kata lagi tu? Uhud dah buat laporan dah. Jenis Ratu Balqis ni jenis kepala dia fikir duit ya. Nak dapat undi pakai duit, nak dapat sokongan pada duit, nak muhung pakai duit. Muhung nak orang percaya pakai duit. Betul nak percaya pakai duit. Nak dapat undi pakai duit, dia kerja fikir tak ada lain pasal duitnya. Lalu dia fikir orang lain siapa dia? Dia ingat orang lain siapa dia. Sebab tu dia kata wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah. Macam mana kita bagi hadiah? Dia ingat kot Sulaiman ni apa tu? Satu, pandangan ulama satu. Kata dia ni kepala otak dia fikir duit dia. Dia ingat dengan duit dia boleh membeli segalanya. Jangan lupa kata-kata Inggeris, salah satu kata-kata Inggeris dia kata apa? What money can buy? A bed but not a sleep. Apa duit boleh beli? Katil, boleh beli katil, tapi belum tentu boleh beli tidur. Ada katil bukan elok, tidur tak elok. Boleh beli buku, books but not education. Beli buku, boleh beli kitab, lama. Tapi tak boleh beli ilmu. Lama. Kawan saya apa dia kerja boleh beli buku, dia kerja beli buku ya, satu buku dia tak cah, dia shop beli ya. Jadi dia ada boleh beli buku tapi belum tentu boleh beli ilmu. Ini pengajaran kepada Ratu Balqis bahawa otak terlalu berpusat kepada material, lalu duit. Ingat semua orang begitu. Satu. Keduanya ulama berpendapat bahawa dia nak test Nabi Sulaiman. Sopa aku gila duit sopa aku Kalau dia menerima hadiah aku ini, bermakna dia sopa aku. Kan? Kalau dia tolak, mana dia seorang Nabi. Dan Nabi Sulaiman direngkaskan contoh tolak. Kita tak ada masa, kita habis dekat ayat 35. Nanti kita akan sambung di pertemuan yang akan datang ayat 36 sehingga 44. Jadi pada amnya Nabi Sulaiman tolak pemberian ini. Kita ambil satu rumusan yang dibuat oleh Mutawalli Sya'rawi. Dia kata masa Ratu Balqis nak bagi hadiah ni, dia ada dua. Ni punya gila duit yang ada pada Ratu Balqis ni, gila material. Dia kata kalaulah Sulaiman alaihi salam terima hadiah, maknanya dia ni koman, aku baru uji dia dengan hadiah, dia dah out dah prinsip, dia dah gadai satu. Kalau dia tolak pemberian aku, dia kata sip dia aku tak ada bagi hadiah dia. Nampak dua-dua itu Mutawalli Sya'rawi kata melambangkan kepala otak dia pegang duit. Dia kata kalau depa terima, aku boleh beli dia. Kalau depa tolak, sip duit aku. Kok mana aku untung? Dia menilai berdasarkan kepada duit. Pengajaran besar daripada kisah ini. Bagaimana masing-masing antara Balqis dengan Sulaiman ini, Nabi Sulaiman AS saling menguji antara satu sama lain. Test tengok. Lagi Nabi Sulaiman test pula. Kita akan hantar orang kita perang. Serang. Lalu Ratu Balqis pun mai menghadap Nabi Sulaiman. Dia test tengok. Nabi Sulaiman bawa istana, dia mai duduk ini. Nak test tengok apa cerdik atau tidak Ratu Balqis. Dia tanya Ratu Balqis, ada beza tak dengan istana? Ratu Balqis kata ya pun dia tak kata, tidak pun dia kata. Dia kata tak tahulah dia kata, tapi nampak blend lah sikit lah. Nampak. Dia pandai sangat, dia kata blend lah sikit. Dia tak kata nampak lain sikit, dia kata. Dia tak kata blend dan dia tak kata sama. Dia kata nampak lagu lain sikit lah. Nampak. Hebat pertembungan antara dua gergasi pemerintahan, gergasi seorang nabi dan seorang kafir, seorang musyrik yang Allah puji kebijaksanaan dan keadilannya. Dia pandai menguji lah sekali. Kalah dengan Nabi Sulaiman juga, lah kali kahwin dengan Nabi Sulaiman. Jadi bertemu dua orang yang kuat yang menyebabkan jadilah satu pemerintah yang sangat kuat sebab dua-duanya bijak. Kalau tuan-tuan biasa baca tentang sejarah kejatuhan Islam di Spanyol, Andalusia, begitu.
Apa Islam bertahan lama sebab apa? Dua raja. Sepanyol ada dua raja, satu jantan, satu betina, satu perempuan, satu lelaki yang selalu berkelahi. Bertembung, bila depa berkelahi, Islam boleh bertahan lama. Islam tak kuat dah waktu tu. Tinggal Granada saja. Kelahi. Hak jantan ni tak suka hak betina, hak betina tak suka hak jantan. Depa jaga masing-masing. Kalau orang Islam ni, kalau raja lelaki ni mai serang orang Islam boleh minta bantuan raja perempuan. Begitulah sebalik. Lah ni hak jantan ni dengan hak betina ni depa bercinta, lalu depa pun berkahwin. Bila berkahwin, bersatulah mereka, maka Islam jatuhlah. Lalu mereka sambut mengikut salah satu daripada 4 pendapat, maka disambutlah Valentine. Bila pertemuan dua orang kekasih yang menyebabkan jatuhnya musuh mereka yang paling besar, iaitu Islam pada tahun 1492 Masihi. Itu semoga menjadi pengajaran kepada kita bersama. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang lemah itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ila 'ilmina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyya wa la matruda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.